perkataan keduanya dekat ahli Sa'labah tak kala mendengar ia mengkhabarkan keduanya perkataan keduanya Sa'labah seperti hasil ataupun cukai, maka Allah Ta'ala turun ayat atas Rasulullah SAW. Pada itu waktu seorang laki-laki dekat ahli Sa'labah, tak kala mendengar ia turun ayat itu, pergi ia kepada Sa'labah lalu katanya, rugi engkau, senya telah turun ayat, padahal engkau tiada mengeluarkan zakat kambing itu. Jadi dikisahkan bahawa Sa'labah ini ada seorang sahabat Nabi, yang mana beliau ini bersama dengan Nabi SAW dalam majlis-majlis ilmu, sembahyang berjemaah dan sebagainya. Hanya Sa'labah ini adalah seorang yang miskin, hidupnya miskin, dan sehingga kan dia selepas daripada sembahyang dia terus balik awal-awal. Maka melihatkan keadaan Sa'labah lepas sembahyang terus balik, lepas sembahyang terus balik, yang sebagaimana sahabat Nabi yang lain kadang lepas sembahyang berzikir, berwirid, baca Quran dan sebagainya, tapi dia cepat-cepat balik. Jadi satu hari Nabi bertanya kepada Sa'labah mengenai keadaan Sa'labah, kenapa Sa'labah ini lepas daripada sembahyang terus balik? Lalu katanya Sa'labah, dia ini orang fakir, orang miskin, orang susah. Jadi dia tidak ada kain yang dapat menutup auratnya untuk sembahyang, dan kain ini dikongsinya akan isterinya. Jadi akhirnya bila lepas sembahyang dia akan cepat-cepat balik supaya dia akan bagi kain supaya isterinya menutup aurat dan boleh sembahyang di awal waktu. Jadi nak suruh isterinya sembahyang awal waktu, dia terpaksa balik awal-awal lepas pada Nabi tadi sembahyang. Lalulah dia menceritakan kemiskinannya, dia mohon kepada Rasulullah SAW agar mendoakan dia. Lalu Rasulullah suruh sabarlah dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya, suruh dia menjadi orang yang sabar. Maka diamlah dia. Selama beberapa lama dia mengadu lagi hal kemiskinan dia. Bila dia mengadu miskin dia pun beritahu bahawa dia miskin, tolonglah mendoakan untuknya kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah beritahu dia, hai Sa'labah, kamu tidak merasa malu ke? Keadaan aku macam kamu juga susah, Nabi pun susah juga macam dia. Jadi tengok keadaan aku ni macam kamu, tak perlulah, sabarlah. Maknanya Rasulullah suruh dia sabar lagi. Dia pun diam, tak kata apa-apa. Selama beberapa lama dia mengadu lagi. Akhirnya kali ini dia berkata, kalau dia ada harta, kalau Rasulullah mendoakan dia, lalu Allah Ta'ala beri harta kepadanya, dia akan tunaikan hak-hak orang. Maknanya dia akan beri kepada orang lain. Tak cukup dengan itu, dia bersumpah dengan nama Allah, kalau dia dapat harta banyak, dia akan beri, bantu orang-orang susah. Jadi bila Nabi melihat dia telah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala ini, dan dia berjanji nanti kalau dia dapat harta dia akan beri kepada orang susah, lalu Nabi pun angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma zuk Sa'labata malan. Ya Allah, berilah rezeki kepada Sa'labah dengan harta yang banyak. Maka berkat doa Nabi SAW, lalulah Sa'labah ini menjadi semakin kaya, semakin kaya. Selepas daripada itu dia dapatlah 2 ekor kambing. Daripada 2 ekor kambing lalu membiak menjadi banyak. Maka dia dah mula sibuk dengan perniagaannya, sehingga kan maka jadilah Sa'labah bila kambingnya banyak, maka dia berpindah cari kawasan lain pula, letak kambing di situ kerana banyak, pergi buka kawasan lain pula. Jadi Sa'labah semakin hari semakin jauh dengan Nabi. Yang dulu dekat dengan Nabi, ditukar tempat lain, ditambah lagi makin jauh. Kemudian bila banyak lagi, beli lagi kawasan lain, semakin jauh lagi. Maka jadilah Sa'labah orang yang sembahyang dengan Nabi hanya sembahyang zuhur dan asar sahaja. Dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala bagi lagi rezeki, maka bertambah lagi rezeki, banyak rezekinya. Lama kelamaan jadilah Sa'labah itu
orang yang sembahyang hanya 1 minggu sekali sahaja. Maka sibuklah dia dengan rezekinya. Maka bila ditanya, bagaimana keadaan Sa'labah? Oh, alhamdulillah, Sa'labah ini sudah baik kedudukan dia. Dulu dia fakir, dia susah, sekarang ini dia sudah kaya, dia sudah senang. Jadi itulah jawapan yang dia dapati. Lalulah selang beberapa lama turun ayat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Maka turunlah ayat sesungguhnya sedekah itu bagi orang fakir dan juga orang miskin. Maknanya ayat ini menyuruh agar membayar zakat. Maka bila dapat tahu saja turunnya ayat turun zakat ini, suruh bayar zakat, Nabi perintahkan. Ada 2 orang kaya yang masyhur hari ini, seorang bernama Sa'labah dan seorang lagi daripada Bani Sulaim. Maka Nabi pun perintah 2 orang sahabat Nabi pergi ambil bahagian zakat dengan Sa'labah dengan seorang daripada Bani Sulaim tadi. Maka 2 orang sahabat Nabi yang mengikut perintah Nabi ini, dia pun pergi. Bila dia pergi saja sampai dekat Sa'labah, Sa'labah kata nanti dululah dia nak fikir. Ini tak ada benda lain ni, nak ambil cukai orang ni. Ni tidak ada benda lain, nak ambil cukai orang saja, ataupun nak ambil hak orang. Lalu dia kata beginilah, kamu pergi minta yang lain dulu, ambil orang lain dulu. Nanti datang balik jumpa aku. Dan aku nak fikir, nak bagi ke tak mau bagi. Lalulah pergilah dia, pergi dengan Bani Sulaim. Tadi ada seorang lelaki yang dia ini ada unta banyak, ada kambing nak bayar zakat, dan dibayar lagi dengan unta lagi, lebih daripada hak dia. Lalu orang tu kata, ini lebih pada hak ni, bagian zakat kadar ini saja. Tak, saya suka, saya saja nak bagi lebih, kata pemuda Bani Sulaim ini. Lalu diberilah lebih daripada nisab zakat tadi. Hak ni, yang seorang ni. Lalu bila ambil harta banyak, lalulah sudah dikutip harta zakat tadi, lalu depan Sa'labah. Bila dah lalu depan Sa'labah, lalulah minta mana bahagian yang kamu perlu keluar zakat ini. Lalu dia mengatakan ini tiada lain, ini untuk kutip hasil ataupun nak ambil cukai sahaja. Lalulah dia ini mengambil keputusan tidak mau bayar zakat. Tapi alasannya nak fikir lagi, nak tengoklah nak bayar ke tidak mau bayar. Maka 2 sahabat ini yang diutus oleh Nabi tadi bawa harta zakat yang diambil daripada Bani Sulaim tadi, hantar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sahaja Nabi melihat kedua-dua tadi bawa harta banyak, lalu Nabi sangka Sa'labah telah bayar zakat. Maka bila ditanya tentang Sa'labah ini, tentang harta zakat ini, kata kedua-dua ini bukan harta Sa'labah, ini harta seorang daripada Bani Sulaim yang nak bayar zakat, yang dia bayar zakat. Habis itu Sa'labah macam mana? Sa'labah kata main nak kutip hasil je, ambil cukai je. Dan dia pun tengah fikir, dia duk tangguh, dia tidak mahu lagi bayar zakat. Lalu Nabi kata, binasa, rugi Sa'labah, rugi Sa'labah, rugi. 3 kali Nabi ulang. Bila sudah Nabi ulang 3 kali tadi, Nabi doakan kepada pemuda Bani Sulaim tadi yang memberi zakat dengan kebaikan tadi. Dan Nabi doa, Nabi hanya kata rugi Sa'labah. Lalu kedua-dua tadi pun dengarlah. Nabi kata macam tu sebab kedua-dua tadi beritahu kepada Nabi. Sa'labah kata macam ni. Nabi pun terus doakan dia. Nabi pun kata rugilah dia. Dengar daripada ahli keluarga Sa'labah. Bila dengar ahli keluarga Sa'labah, lalulah dia pergi pada Sa'labah. Bila pergi dia kata, mu tahu tak, mu tidak mahu bayar zakat yang Nabi suruh tadi. Nabi telah mengatakan rugi Sa'labah ni, rugi. Dengar kata macam itu. Dan lalulah turun ayat yang suruh keluar zakat tadi. Padahal lalu turun ayat, Nabi membaca ayat. Dalam Nabi membaca ayat, hal keadaan kamu tidak bayar zakat. Katanya ahli keluarga yang rapat dengan Sa'labah tadi beritahu, masa turun ayat kamu tak bayar zakat. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin.
Dia kata di antara mereka berjanji dengan Allah Ta'ala, kalau seandainya Allah Ta'ala beri kepada kami daripada kelebihan, kami akan sedekahkan, kami akan keluarkan zakat. Maksud sedekah itu keluarkan zakat. Lanakunanna minas salihin, nasai kami akan jadi orang yang soleh. Maknanya dia kata, kalau Allah Ta'ala beri kepada saya kelebihan, yakni harta yang banyak, saya akan keluar zakat. Yang pertama dia janji keluar zakat, yang kedua dia nak jadi orang yang soleh, kerana kami akan jadi orang yang baik. Falamma atahum min fadlih, apabila Allah Ta'ala beri daripada kelebihan, dengan dia janji kata nak bagi, Allah Ta'ala beri kelebihan kepadanya, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia mula rasa bakhil, dia rasa sayang, dia rasa bakhil, dan dia berpaling daripada mereka itu. Dia berpaling daripada orang yang dia kata nak bagi, ataupun dia berpaling daripada orang yang dia janji. Dia janji nak bagi, lalu dia berpaling. Fa'aqabakum nifaqan fi qulubihim, maka Allah Ta'ala mengatakan di samping mereka itu, ataupun pada mereka itu ada sifat nifaq di dalam hati-hati mereka. Jadi bahaya kalau orang itu berjanji. Kalau dia tidak ada apa-apa lagi, jangan janji. Hatta pun memang ada dah, tapi jangan janji, bagi saja lebih selamat daripada kita janji nanti bakhilu bihi, kita akan rasa bakhil, sayang. Maka dikatakan membawa kepada sifat nifaq, yakni munafik, ila yaumi yalqaunahu bima akhlafallaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Kenapa dikatakan dia ini munafik? Pada hari yang diperjumpakan oleh Allah, ataupun dia akan berjumpa dengan Allah, dibimbangi mati dalam keadaan munafik. Bima akhlafullah, dengan sebab dia berjanji dengan Allah. Jangan janji dengan Allah yang sesuatu kita tidak mampu melaksanakannya. Maka dengan apa yang mereka dustakan. Turun ayat kata ahli keluarga. Masa turun ayat ini, maknanya kamu tak bayar zakat masa turun. Maka terkejutlah Sa'labah mulalah rasa terkejut bila Nabi kata macam tu, dan dia sedar yang dia dapat harta banyak pun dengan berkat doa Nabi. Jadi hari ini juga doa Nabi, doa pula yang tak molek. Dulu Nabi doa molek supaya harta banyak. Hari ini lepas tu Nabi kata pula binasa, rugi sungguh. Dalam keadaan macam itu, kata sahabat Nabi, kata sahabat Sa'labah tadi, dia kata kamu hal keadaan kamu tidak keluar zakat masa turun ayat tadi. Maka mendengar ia perkataan, datang ia kepada Nabi SAW membawa zakat kambingnya. Barulah dia sedar. Lalu tu dia pun ambil kambing-kambing yang mengikut nisab zakat tadi, kiraan zakat tadi, dia ambil, dan kali ini memang dia niat nak bayar zakat. Lalu dia bawa kambing dia, pergilah berjumpa dengan Rasulullah SAW bersama kambingnya untuk membayar zakat. Tetapi tiada taubat ia pada batin, tapi dalam hati dia tidak bersungguh-sungguh betul nak berkembali kepada Allah. Hanya dia ini kalau orang kata ambil hati Nabi saja. Sebab dia teringat Nabi kau doa ni, ambil hati Nabi saja. Jadi kata dalam kitab ini, kata pengarang kitab ini, dari segi batinnya dia belum bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah. Lalu sembahnya dia pun kata, ya Rasulullah, inilah zakat kambingku, inilah zakat kambing aku, yang kena wajib aku keluarkan. Maka sabdanya Nabi pun menjawab, hai Sa'labah, bahawasanya Allah Ta'ala menegakkan ia akan daku menerima zakat engkau. Sesungguhnya Allah Ta'ala menegakkan aku daripada menerima zakat engkau. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi agar tidak menerima zakat yang telah dibawa oleh Sa'labah tadi. Makna Nabi tidak terima zakat itu. Tak kala mendengar ia sabdanya yang demikian itu, maka menggenggamkan ia akan tanah ditaruh di atas kepalanya. Dia pun ambil tanah, dia letak atas kepala dia. Lambang dia menyesal. Rugi sungguh aku ni. Maknanya dia ambil tanah, dia letak atas kepala dia, kerana dia rasa sesal. Sebab masa Nabi perintah sahabat suruh wakil sahabat tadi, wakil Nabi yakni sahabat, suruh bayar zakat, dia tidak mahu bayar zakat. Akhirnya dia menyesal, ambil tanah letak atas kepala dia tu. Kerana takut bersama-sama orang kafir, kerana dia bimbang, takut dia mati dalam keadaan kufur, tidak beriman dengan Allah, dan keluar ia daripada Islam. Maknanya keluar dalam keadaan Islam. Jadi dia rasa takut. Jangan main, sahabat Nabi ini dia takut
ingkar kepada Rasulullah. Kerana perintah Allah itu adalah menepati perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah itu adalah perintah Allah. Maknanya siapa yang taat pada Rasul, dia taat pada Allah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, apa-apa yang didatangkan daripada Nabi kamu ambil. Maka bila Nabi suruh, maka kena buat. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun bimbang, takut mati dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka sabda Rasulullah SAW baginya, hai Sa'labah, inilah balasan perbuatan engkau. Sebenarnya aku suruh engkau mengeluarkan zakat kambing, maka tiada mengikut suruh aku. Kata Nabi, hai Sa'labah, inilah balasan dengan sebab engkau tidak mengikut kata Rasulullah SAW. Maka dengan sebab kamu ini tidak mau membayar zakat, hari ini mu nak bayar zakat, Allah Ta'ala perintah agar Rasulullah tidak mengambil akan zakatnya. Maka inilah dikatakan, kerana kamu tidak mau mengikut suruh aku, manakala tiada menerima Rasulullah SAW akan zakatnya, sudah tak terima dah zakat dia, kembalilah ia kepada tempatnya, baliklah dia dalam keadaan sedih, zakatnya tidak diterima oleh Allah, zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah. Bayangkanlah bagaimana. Sebab itu jangan kita menangguh-nangguhkan apabila kita ini boleh membayar zakat. Jangan sampai kita ini dalam keadaan susah baru teringat. Dulu masa harta banyak kita boleh bayar zakat, tapi kita tidak mau bayar zakat, tiba-tiba harta kita binasa. Allah Ta'ala boleh tarik sekelip mata, sama ada berlaku kebakaran, ataupun perniagaan kita jatuh, ataupun harta kita dicuri, ataupun hak kita ini ditipu daya. Maknanya itu semua boleh hilang, boleh tarik harta. Hakikatnya Allah Ta'ala tarik. Ada pun yang zahir itu orang curi, orang rapah harta kita, itunya jalan Allah Ta'ala tunjuk jalan sebab musabab saja. Hakikatnya daripada Allah. Jadi masa ketika itu baru menyesal. Oh, dahulu aku memang layak keluar zakat, tapi aku tak keluar zakat masa tu. Hari ni dah tak ada harta dah. Lalulah menyesal. Jangan sampai berlaku macam itu. Lalulah baliklah dia ke tempatnya. Maka beberapa lamanya wafatlah Rasulullah SAW. Selama beberapa lama wafatlah baginda. Bila wafat saja, maka jadilah khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kepada baginda Rasulullah SAW. Khalifah itulah pengganti. Jadi selama ini orang rujuk kepada Nabi. Bila Nabi wafat, bila baginda wafat, bila Rasulullah SAW wafat, maka digantinya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia betul-betul mengikut apa yang Nabi buat. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia ikut, sehingga kan kata Siti Aisyah, segala yang dilakukan oleh Nabi ayah dia buat, Sayyidina Abu Bakar buat, ikut. Hatta kepada pemerintahan dia pun ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi. Jadi kalau Nabi buat macam tu, Sayyidina Abu Bakar pun akan buat macam tu. Itulah hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka gantilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka datang Sa'labah kepadanya. Datang pula Sa'labah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membawa zakat kambing. Dia pun bawa zakat kambing dia. Katanya, kamu terimalah zakat aku, kata Sa'labah. Terimalah zakat aku, kali ni memang aku betul-betul nak terima, nak keluar zakat ni. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar, hai Sa'labah, tiada menerima daripada engkau zakat kambing engkau Rasulullah SAW. Zakat kambing engkau Rasulullah tidak terima, katanya Sayyidina Abu Bakar. Maka aku pun tiada menerima akan dia. Kalaulah Rasulullah tidak terima, maka aku pun tidak terima, kata Sayyidina Abu Bakar. Sekira-kira hinggalah sampai kepada Sayyidina Umar. Lalulah dah nak bayar zakat, Sayyidina Abu Bakar tak mau terima. Nak bayar zakat tak mau terima. Duk tunggu-tunggu sampai wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diganti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalulah bila sampai kepada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pun bawa juga harta zakat dia. Hei Umar, terimalah zakat aku. Maknanya kata Sayyidina Umar, kalaulah Sayyidina Abu Bakar tidak menerimanya, masakan pula aku nak terima. Dan Rasulullah pun tak terima, Sayyidina Abu Bakar pun tak terima.
maka aku pun tidak mau terimalah kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah bawalah zakat dia tidak diterima zaman Saidina Umar Al-Khattab. Lalulah wafat Saidina Umar Al-Khattab diganti oleh Saidina Osman Ibnu Affan. Bila zaman Saidina Osman Ibnu Affan, bawa lagi zakat kambing dia. Bawa zakat kambing, katanya, hai Amirul Mukminin Saidina Osman, terimalah zakat saya. Saya datang ini nak bayar zakat. Kata Saidina Osman, kalau Saidina Umar tidak terima, Saidina Abu Bakar pun tak terima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak terima, masakan pula dia nak terima zakat daripada Sa'labah ini. Maka datanglah bawa zakat kambing, tiada terima keduanya, dan matilah Sa'labah pada masa Saidina Osman Ibnu Affan menjadi raja, yakni menjadi pemerintah, menjadi khalifah ketika itu. Maka Sa'labah wafat pada zaman pemerintahan Saidina Osman Ibnu Affan. Maknanya ini berlaku kepada sahabat Nabi. Maka di sini ada khilaf. Ada mengatakan Sa'labah ini ahli Badar. Tetapi ada ulama di antaranya Al-Imam Al-Alusi mengatakan bahawa Sa'labah ini bukan ahli Badar. Kerana ahli Badar ini, dia ini dijamin, sehingga kan buatlah apa saja pun kamu, nascaya Allah Ta'ala ampunkan kamu, yakni ampunkan tentera Badar. Jadi ada ulama kata dia ini tentera Badar, ada ulama kata dia tidak tentera Badar, dan ada ulama mengatakan Sa'labah ini dia sahabat Nabi. Walaupun dia sahabat Nabi, tapi dia ini wafat dalam keadaan nifaq, dalam keadaan munafik, kerana ada ayat mengatakan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maknanya maka mengiringi mereka itu nifaq di dalam hatinya, yang sebenarnya wallahu alam kita orang biasa tak berani nak menghukum, apatah lagi sahabat-sahabat. Hanya kita mengambil kenyataan ulama-ulama, itu pandangan mereka sahaja. Lalu dikatakan bahawa berkata ulama, maka jadilah Sa'labah itu munafik wal iyazubillah. Bayangkanlah sahabat Nabi, siapa yang bersamanya? Rasulullah. Siapa gurunya? Rasulullah. Siapa yang berdampingan dengannya? Dia berdampingan dengan siapa? Dengan Rasulullah. Maknanya lalu dikatakan bahawa kerana apa? Kerana tiada mengeluarkan zakat kambing itu. Kerana dia tidak mengeluarkan zakat kambing, dan adalah dahulunya sahabat lagi banyak sembahyang berjemaah. Masya Allah, dia itu sahabat, dahulunya dia sahabat. Bukan sekadar sahabat, tetapi dia adalah sahabat yang banyak sembahyang berjemaah. Belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tiada tinggal bersama-sama Rasulullah sembahyang jamaah. Maknanya masa dulu dia memang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memang sembahyang dengan Nabi, sembahyang berjemaah. Dia adalah sahabat Nabi yang kuat sembahyang berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia ini diuji dengan harta yang banyak, lalulah dia semakin hari menjauhkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tidak mau bayar zakat dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah ataupun munafik wal iyazubillah. Ini pandangan ulama. Adapun diri kita ini wallahu alam. Maknanya kita hanya mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Jadi di sini ingat, kita ini yang pertama jangan berjanji sesuatu apa yang kita nak bagi. Kalau boleh bagi alhamdulillah, itu yang lebih baik. Yang kedua ingat, bila hukum Allah Ta'ala jangan buat main-main. Zakat ini nak ambil duit orang ni, mempersendakan. Ini hukum Allah. Bila Allah Ta'ala suruh, ini bukan makhluk suruh, Allah Ta'ala suruh. Bila Allah Ta'ala suruh keluar zakat, maka keluar zakat sebagai tanda dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dan jangan mempersoal-soalkan tentang hukum Allah seperti zakat umpamanya dan hukum-hukum yang lain. Jadi bila Nabi suruh saja keluar zakat, dia kena keluarkan zakat. Dan yang ketiga, bila kita boleh buat baik, jangan kita tangguh-tangguh. Sebagaimana Sa'labah tadi, dia memang boleh bayar zakat, tapi dia tangguh-tangguh. Maknanya tak apalah, nanti dulu. Akhirnya dia tidak membayarnya. Sehinggalah turun ayat baru nak bayar. Bila nak bayar, lalu Allah Ta'ala tidak mahu menerimanya. Ingat,
Kalau kita mempermainkan Allah, nanti Allah Ta'ala mempermainkan kita. Maknanya kita kata nak buat amal ibadat, terus buat amal ibadat, jangan duk tangguh-tangguh, nantilah dulu. Maknanya kalau ada rezeki, sebagai contoh boleh pergi ke haji, jangan tangguh-tangguh, jangan kita buat main-main, nanti dipermain-mainkan. Maknanya jadi ada nanti dekat negeri akhirat ada kisah mengenai ada seorang hamba Allah, dia ini Allah Ta'ala perlihatkan syurga daripada jauh. Dia merasa gembira, dapat tengok syurga, tapi jauh. Lalu dia nak pergi mendapatkannya, pergi nak dekat, tapi dia pergi syurga itu nak kelihatan semakin jauh. Maka dia pergi jauh, syurga itu jauh. Akhirnya dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apa makna ni? Allah Ta'ala mengatakan memang sengaja nak buat macam ini. Sebab apa? Sebab dahulu kamu di atas muka dunia kamu nak buat main-main sangat. Hari ini Allah Ta'ala pula buat main-main pula tu. Maknanya sebab itu kalau nak buat amal ibadat, maknanya kita terus buat amal ibadat, jangan tangguh-tangguh. Nak pergi kuliah begitu juga, nantilah tunggu masa-masa sikit nak pergi kuliah. Jangan ada masa pergi kuliah, ada masa sembahyang jemaah. Kerana kita sehat, kita tak tahu bila kita sakit. Maknanya kita ada harta, kita tak tahu bila harta kita kurang. Wallahu alam. Tapi disuruh kita agar melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa syahadat, bahawasanya bakhil itu 3 perkara. Ada 3 bakhil. Bakhil itu 3 perkara. Yang pertama, tiada mengeluarkan zakat yang sudah wajib atasnya. Yang pertama, tidak mau membayar zakat yang sudah diwajibkan ke atasnya, maka bayarlah zakat. Kalau kita tidak tahu, bertanya kepada orang yang mengetahui bagaimana cara kita nak mengeluarkan zakat, ataupun adakah kita ini sudah berhak layak keluar zakat, keluarkan zakat. Jangan lagi tangguh-tangguh, kerana zakat ini adalah hak Allah Ta'ala kepada orang-orang yang layak. Allah Ta'ala minta. Bukan Allah Ta'ala itu tidak ada harta itu milik Allah, tapi Allah Ta'ala nak tengok, nak menguji hati kita. Sesuatu benda yang kita sayang, harta ini jangan cakap semua orang sayang harta ini, tapi Allah Ta'ala nak uji, sayang tak harta. Maknanya, dan Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala tak ambil banyak daripada kadar zakat tadi, sedikit saja. Nak tengok adakah kamu ini benar-benar mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan tidak mengeluarkan zakat itu dikebakhil. Bila dia tidak mau mengeluarkan zakat yang wajib atasnya, dan tiada mengasihi nafkah 2 ibu bapanya yang miskin, dan seterusnya. Termasuk juga bakhil adalah tidak memberi nafkah kepada kedua ibu bapanya yang miskin. Jadi bila ibu bapanya miskin, maka dia kena bagi bantu. Bantu ibu bapa kita ini, dia bagi harta masa kita kecil, dia tidak fikir-fikir pun. Dia memangnya kalau ada, dia bagi betul pada kita. Maka sampai satu ketika bila kita ada harta, dia miskin, kita kena bantu dia. Di dalam kitab fiqh mengatakan bahawa di antara nafkah yang wajib diberi, yang pertama adalah nafkah diri sendiri, yang kedua adalah nafkah isteri, yang ketiga adalah nafkah anak-anak, yang keempat nafkah kepada ibu, yang kelima nafkah kepada bapa, yang keenam nafkah kepada anak-anak yang sudah baligh kalau dia bekerja, yang dia belum lagi cukup. Dan juga nafkah kepada adik-beradik yang susah, kita bagi adik-beradik kita yang susah. Kemudian nafkah kepada kaum kerabat kita yang susah. Kemudian beri nafkah kepada jiran tetangga kita yang susah. Kemudian barulah kita beri mengikut kedudukannya, seperti diberikan kepada ulama, diberikan kepada masjid, diberikan kepada orang-orang yang lain. Itu mengikut kedudukan yang wajib kita infakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, mereka membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bakhil, infakkan, keluarkan. Lalu kita kata, kalau saya keluar harta banyak-banyak, nanti harta saya kurang, nanti harta saya akan habis. Yakinlah dengan sabda Nabi, ma naqasa malun min sadaqah, harta kamu tidak akan kurang dengan sedekah.
Bahkan Allah Ta'ala akan melipat kali ganda. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan Allah Ta'ala di atas nikmat Allah. Apa syukur dengan nikmat Allah? Kalau Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, kita gunakan rezeki pada jalan Allah, kita membantu orang yang susah, itu adalah dikira orang yang bersyukur dengan Allah. La azidannakum. Allah Ta'ala akan tambah nikmat kepada kita. Jadi macam-macam Allah Ta'ala tambah. Ada tambah dengan harta. Kadang-kadang dengan harta yang kita infak itu Allah Ta'ala ganti berlipat kali ganda. Kadang-kadang dengan harta yang kita infak itu Allah Ta'ala beri kita kesihatan yang baik. Kadang-kadang dengan kita infak itu Allah Ta'ala beri keimanan, kekuatan ibadat, ketenangan hati. Semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa kedua ibu bapa yang miskin hendaklah diberi, atau anak yang kecil ataupun anak yang kecil yang memerlukan lagi bantuan, atau tiada mengasihi nafkah perempuan, ataupun dikatakan tak beri nafkah ibu bapa, tak beri nafkah kepada anak, ataupun tak beri nafkah kepada perempuan, yakni isteri. Maka isteri hendaklah diberi nafkah mengikut kadar kemampuan kita. Bukan kata kita beri nafkah suruh dia makan sedap-sedap, kenderaan besar-besar, tidak. Tetapi kita bagi ikut kemampuan kita, sebagaimana selayaknya kita. Maka hendaklah kita bagi. Ada satu kisah itu, ada seorang itu dia cerita bagaimana ini suami dia ini tidak bagi nafkah pada dia. Dia tanya saya kata nak buat macam mana ni. Saya pun teringat ada sahabat Nabi yang perempuan jumpa Nabi, dia mengadu masalah yang sama. Lalu Nabi pun kata dia boleh mengambil daripada milik suami tadi, walaupun dalam keadaan suami itu tidak sedar, tidak tahu. Kerana kalau tahu pun dia tak bagi, maka boleh ambil. Tapi kadar-kadar yang memerlukan saja. Jangan duk cari-cari jumpa kad kredit, habis dia pergi bank, dia ambil habis. Itu tak boleh. Kemudian saya pun berkatalah begitu. Oh, teringatlah kisah sahabat Nabi ni. Kisah sahabat Nabi. Jadi, oh begitu. Dia pun tak apalah. Jadi bila dia balik, dia tengok suami dia leka-leka sikit, ambil duit, ambil sikit. Akhirnya suami dia kata, macam mana ke ada toyo dalam rumah? Ke macam mana? Akhirnya nak pergi tanda pun suami dia bawa ambil duit. Lepas tu dia pun mengadu, dah boleh dah. Kata apa? Suami dia nak pergi mandi pun, pergi tanda pun bawa ambil duit. Oh, wallahualam, dah tina buat guana. Maka sesungguhnya wajib, mesti wajib bagi kepada isteri dia hak-hak yang wajib diberi tadi. Ataupun hamba, kalau ada hamba keduanya, ataupun hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua bakhil. Bakhil yang kedua itu, iaitu bakhil ia bagi dirinya. Dia bakhil pada dirinya, tiada mengeluarkan nafkah ia. Pada dirinya pun bakhil. Siapa dia nak makan sendiri pun tenak-tenak. Ataupun siapa baju dia, selipar dia putus dua kali ikat. Tak beli kot selipar baru. 2 kali ikat dah, Masya Allah. Maknanya tak beli juga. Saya mana boleh beli, nanti duit berkurangan. Maknanya sayang sungguh. Ini maknanya dia ini bakhil pada dirinya. Siapa baju pun dah cari tak beli. Dia kata selagi mana tak rabak habis lagi, itulah dia pakai. Masya Allah. Maknanya dah hujan-hujan basah berjeruk ni, duit banyak, takkanlah kenapa ni tu payung pun tak mau beli. Sayang nak beli, takut habis duit. Masya Allah, payung pun tak mau beli, sanggup jalan dalam hujan. Dia kata asal jimat duit saja. Ini bakhil kepada diri sendiri. Ini dahsyatlah orang kalau macam ni. Maknanya lalu dikatakan bahawa tiada mengeluarkan nafkah ia, dan tiada memakan harta yang disuruh, yang tiada memakan hartanya yang disuruh oleh syarak. Maknanya dia tidak gunakan hartanya pada jalan yang disuruh oleh syarak. Maka ini dikirakan bakhil pada jalan Allah. Dan yang ketiga, bakhil ia pada sesuatu yang sunat. Bakhil juga pada benda yang sunat. Apa dia benda sunat? Seperti kita nak infak fisabilillah. Infak fisabilillah, harta banyak kita nak infak untuk jalan wakaf, sedekah orang miskin dan sebagainya. Sedekah orang miskin. Saya ada terbaca, siapa tulis pun saya lupa.
Ada seorang budak itu, dia pergi ke masjid nak sembahyang Jumaat. Jadi bila nak sembahyang Jumaat itu adalah tabung-tabung infak fisabilillah. Siapa nak infak, tabung infak tidak mengapa. Ya, makna itu satu jalan kita infak fisabilillah. Jadi ketika itu dia pun teringatlah Allah kata tak boleh bagi banyak-banyak. Tak boleh bagi banyak-banyak, kena bagi sikit-sikit sudahlah. Jadi dia pun masuklah nak carilah duit. Dia cari nak cari duit siling. Cari. Tiba-tiba ada pakcik belakang tepuk belakang. Tepuk dia. Bila tepuk dia bagi piti RM100. Dia pun tengok pakcik tu tepuk bagi duit, dia pun ambil duit RM100, dia pun masuk. Dia pun tak keluarlah piti dia. Selamat piti dia tabung duduk depan mata. Tabung depan mata dia, pakcik tu tepuk belakang bagi duit RM100. Dia pun dalam hati, tak sayang langsung duit pakcik ni sampai RM100 pak bagi dalam tabung. Habis dia sembahyang, dia tanya pakcik tak rasa sayang pun RM100? Tak, awang tak tahu, itulah duit awang jatuh. Katanya tu. Dia pun tengok tu, you tunggu piti dia sekarang tu. Menyesal dia, maknanya dia patut dia cari-cari. Boleh jadi masa dia cari-cari duit tu, nak cari yang siling, jatuh duit RM100. Pakcik tadi tepuk belakang dia tu nak dia ingat duit pakcik tadi. Jadi dia pun masuk dalam tabung, dia kata banyak pakcik bagi, tak sayang ke? Itulah duit awang hak jatuh belakang. Allah. Maknanya marah ke pakcik itu tak ada arwah. Tak kabar awal-awal. Jadi nak beritahu kita ini kalau nak infak biar dengan rela hati. Barulah maknanya hati kita pun tenang dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka jangan bakhil kepada perkara-perkara yang sunat. Maka naklah kita menginfakkannya pada jalan Allah. Maka seseorang tiada memperbuat sunat itu rugi dia. Kalau dia tak buat perkara sunat itu rugi, tiada dapat untung di dalam akhirnya. Dia tidak akan dapat untung di akhirat kalau dia tidak mengeluarkan bahagian yang sunat. Jadi sunat ini namanya seumpama sedekah, umpama wakaf fisabilillah. Maknanya ini perkara-perkara sunat. Bagi orang yang ada kemampuan, maka infaklah, bagilah perkara sunat. Tambah bagi banyak pun bagi sedikit. Kalau rasa ragu-ragu sikit, bagi sikit je. Sekurang-kurangnya kita dapat pahala. Tapi kalau kita bagi pada dia, rupa-rupanya dia ni buat guna ke benda lain, maknanya maka kita tetap dapat pahala di atas kita beri dia ikhlas. Ada pun dia tipu kita, dia buat khianat pada kita, itu dia tanggunglah dekat negeri akhirat kelak. Seperti juga seorang yang sembahyang fardu tiada sembahyang sunat, sesungguhnya pada hadis kursi, maka rugilah dia. Orang sembahyang fardu dia tidak sembahyang sunat. Jadi kalau boleh kita yang ada di masjid ini kenalah sembahyang sunat, jangan tidak sembahyang sunat, rugi kita sebab kita sudah ada di masjid. Kalau kita kata bukan tambah sembahyang, nak sembahyang kat rumah, takut-takut kat rumah tidak sembahyang, baik sembahyanglah di masjid, sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau tidak rugi kita, kerana ketika itu kita ada peluang untuk sembahyang sunat. Kenapa perlunya kita sembahyang sunat? Kerana Nabi SAW ada bersabda, ma taqarraba ilayya mutaqarribun bimisli adai maftaratu alaihim wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Mengatakan bahawa tidaklah seseorang itu menghampirkan diri kepada aku dalam keadaan dia ini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala seumpama menunaikan apa yang aku fardukan kepadanya, maka sentiasalah hamba aku itu menghampirkan diri kepada aku dengan melakukan ibadat-ibadat sunat sehinggalah aku itu kasih kepadanya. Sehinggalah maknanya Allah Ta'ala kasih kepada seseorang yang melakukan ibadat sunat. Jadi bila seseorang itu melakukan ibadat yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seseorang yang melakukan ibadat yang disunatkan oleh Allah Ta'ala menyebabkan Allah Ta'ala kasih pada dia. Bila dia buat ibadat sunat, dengan ibadat sunat menyebabkan dia ini sebagai hampir dengan Allah Ta'ala. Jadi seseorang tadi ini akan menjadi hampir kepada Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara melakukan perkara yang difardukan oleh Allah. Jangan buat awal sunat fardu tak buat. Mesti kita kena buat yang
yang wajib. Maknanya kalau orang itu sembahyang tahajud, bagus, sembahyang tahajud ini afdal, pahala besar, tapi tak sembahyang subuh. Maknanya tidak sembahyang subuh, itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah. Seseorang itu akan hampir kepada Allah, maknanya dalam keadaan dia melakukan ibadat yang wajib. Lepas daripada itu, bila dia melakukan ibadat yang disunatkan oleh Allah, menyebabkan Allah Ta'ala kasih kepada dia, maka tidak dapat tidak kita disuruh melakukan ibadat sunat. Lepas buat yang wajib, buat yang sunat. Dan ibadat sunat ini akan menampung kekurangan kita ibadat yang wajib tadi. Dan ibadat sunat juga akan meningkatkan kita maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kasih kepada kita. Bila Allah Ta'ala kasih dengan sebab orang itu melakukan ibadat sunat, di dalam satu hadis yang lain mengatakan bahawa apabila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang itu, maka Allah Ta'ala akan menyebut namanya di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa, wahai Jibril, bahawa sesungguhnya aku kasih si Anu bin si Anu. Lalu Allah Ta'ala sebut nama dia. Maka hendaklah engkau kasih kepadanya. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, aku kasih kepada si Anu bin si Anu. Lalu disebut namanya. Bila disebut namanya, lalu dalam keadaan macam itu, malaikat Jibril kata, aku kasih kerana engkau kasih kepada dia. Lalu malaikat Jibril ini pergi kepada malaikat-malaikat yang lain, lalu menyerulah malaikat Jibril, hai para malaikat semuanya, sesungguhnya aku kasih kepada si Anu bin si Anu. Disebut namanya. Bila disebut namanya, aku kasih kerana Allah Ta'ala kasih kepadanya. Wahai para malaikat semua, maka hendaklah kau kasih kepadanya. Lalu para malaikat semuanya sekali mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya kami semua kasih kepada hamba Allah Ta'ala itu. Lalu disebut namanya tadi. Sebutlah nama tadi. Bila disebut namanya, kerana Allah Ta'ala kasih kepada dia, malaikat Jibril pun kasih, kami semua kasih. Lalulah jadilah orang tadi itu mendapat doa daripada malaikat, maka dia menjadi orang yang diterima amal ibadatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini mesti menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala? Mesti dia melakukan ibadat yang sunat selepas mengerjakan ibadat yang wajib. Maka bagaimana ada pendapat fiqh mengatakan bahawa kalau orang itu ada meninggalkan ibadat yang wajib, bagaimana dia ibadat wajib yang dahulu ditinggalkan, maka hendaklah dia mengqadhakan ibadat-ibadat yang wajib dahulu. Umpama sembahyang, jadi bila sembahyang dia ada tinggal masa zaman muda-muda dahulu, dia tengah balara orang kata, akhirnya dia tinggal sembahyang, kemudian dia pun kembali pada Allah, dia pun mengerjakan ibadat sembahyang. Bila dia mengerjakan ibadat sembahyang, dia kena qadha yang lalu. Bagaimana dia nak sembahyang yang qadha? Boleh tak dia nak sembahyang yang sunat? Dalam keadaan qadha itu ada, sedangkan qadha itu wajib, yang sunat itu sunat. Antara wajib dengan sunat mana yang dahulu? Allah Ta'ala akan sebut dalam hadis kursi. Dalam hadis ni pun kata, tidak hampirlah kepada aku orang yang nak hampirkan diri kecuali dia buat yang wajib pada aku. Maknanya, maka dia menunjukkan bahawa yang wajib itu lebih utama yang sunat. Tapi kalau dia buat yang wajib, Masya Allah, nak qadha banyak, dah nak buat sunat. Dah nak buat sunat. Dan ada mengatakan bahawa sembahyang wajib kalau ada, sembahyang sunat tidak sah. Ada pendapat begitu. Lalu sebenarnya ada pandangan yang lain mengatakan bahawa walaupun dia ada ibadat wajib yang belum lagi diqadhakan, maka boleh baginya mengerjakan ibadat sunat. Bulan Ramadan boleh buat sembahyang tarawih, tidak ada masalah. Hanya yang wajib tetap diqadhakan. Adapun waktu qadha, orang putih kata anytime. Maknanya bila-bila masa boleh buat qadha. Maknanya saya ni nak sembahyang zuhur ni pukul 3 pagi boleh. Tapi sembahyang qadha, jangan sembahyang zuhur sungguh. Sembahyang zuhur sungguh tidak boleh lah. Dia nak sembahyang qadha. Sembahyang qadha maknanya maka boleh bila-bila masa sahaja. Maka disuruh seorang tadi melakukan ibadat sunat agar ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.